Abang Boy yakin kepada siapa-siapa yang minat cerita-cerita true crime ni akan tahu pasal Junko Furuta di Jepun. Pada siapa yang tak tahu, Abang Boy bagi pengenalan sikit tentang apa yang terjadi. Junko Furuta ni adalah seorang pelajar sekolah menengah yang telah diculik, diseksa dan dirogol selama 4 bulan oleh 4 orang rakan lelaki sekolahnya. Semuanya hanya disebabkan cinta salah seorang daripada lelaki tu telah ditolak. Memang teruk gila dia kena seksa guys. Dan cara mati dia pun memang gila. Mayat Junko ni telah diletakkan dekat dalam tong drum. Lepas tu dekat dalam tong drum tu diletak pula simen. Ramai juga yang request untuk Abang Boy buat story pasal tu. Memang terus terang Abang Boy nak buat pun. Tetapi Abang Boy terjumpa satu lagi kes yang lebih kurang sama dengan Junko. Tetapi kes ni berlaku di Korea Selatan. Of course, kalau korang biasa dengan channel Abang Boy, korang akan tahu ya Abang Boy akan pilih kes-kes yang rare yang ramai orang tak tahu. So Abang Boy decide untuk memilih kes di Korea Selatan ni. Terus terang, kes ni sangat-sangat disturbing dan ada kemungkinan tak lepas tapisan YouTube. So pada mereka yang nak teruskan menonton, viewer discretion is highly advised. So kalau korang dah ready, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada 15 Mac 2014, seorang remaja yang berumur 15 tahun yang bernama Yun melarikan diri daripada rumahnya. Yun ni sebenarnya dibesarkan oleh bapanya seorang dan mereka hidup dalam ajaran Kristian yang sangat tegas. So pada umur-umur macam tu, memang Yun dalam fasa memberontak. Nak bebas lah, nak rasa dia boleh buat keputusan sendirilah. Memang asyik bergaduh je dengan bapaknya. Tibalah pada hari itu, Yun bertindak untuk melarikan diri daripada rumahnya untuk bertemu dengan kekasih hatinya yang bernama Kim. Kim ni seorang lelaki yang berumur 24 tahun. Mereka bertemu melalui satu aplikasi telefon beberapa minggu sebelum Yun ni decide untuk lari diri daripada rumah. So beberapa minggu je terus tangkap cintun si Yun ni. Mengetahui yang Yun ni ada masalah di rumah, Kim offer untuk menyediakan tempat bermalam dan segala makan minum Yun akan ditanggung. Mempercayai boyfriend barunya, dia pergi bertemu dengan Kim dan mereka berdua pergi ke sebuah hotel di daerah Busan. Di sana, Yun telah bertemu dengan 4 orang lagi remaja perempuan yang sebaya dengan Yun. Dan dalam ramai-ramai tu ada 3 lagi kawan kepada Kim yang dah dewasa. Paling muda antara mereka adalah 20 tahun, yang paling tua adalah 25 tahun. Mula-mula tu okey je guys, tetapi lama kelamaan benda ni dah jadi lain. Salah seorang daripada remaja perempuan tu sebenarnya adalah teman wanita sebenar kepada Kim. Remaja yang lain telah menampar dan menarik rambut Yun sambil dilihat oleh Kim dan kawan-kawannya. Kim telah memaksa Yun untuk menanggalkan pakaiannya dan merakam aksi itu. Mereka bergila-gila telah merogol Yun dan memperlakukannya seperti binatang. Tak cukup dengan tu Kim bercadang untuk menjadikan Yun ni sebagai pelacur. Dalam malam tu sahaja, seramai 8 orang lelaki telah melanggan Yun dan kesemua duit tu telah digunakan oleh Kim dan kawan-kawannya untuk berparti dan bershopping. Yun sebenarnya takut gila dengan diorang ni guys. Dia akan dipukul kalau tak ikut cakap diorang. Dikatakan yang Kim dan kawan-kawannya adalah ahli kongsi gelap dan mereka menggugut Yun kalau tak ikut cakap diorang akan membunuh bapaknya. So nak tak nak, Yun terpaksa ikut je lah cakap diorang ni. Pada keesokan harinya, bila mengetahui yang Yun ni tak balik-balik ke rumah, ayahnya telah melaporkan kehilangannya kepada polis. Polis memulakan pencarian, tetapi nak cari orang hilang ni bukan mudah guys. Ada juga spekulasi yang mengatakan Yun melarikan diri dengan teman lelakinya dan polis yang mencarinya pun macam acuh tak acuh je. Tetapi selepas 14 hari, Kim telah memulangkan Yun ke rumahnya. Mungkin sebab risau kena tangkap, dia mengugut Yun yang kalau dia bagi tahu dekat orang apa yang terjadi, video dan gambar bogilnya akan disebarkan ke internet. Kat sini Abang Boy nak tambah sikit. Dekat Korea Selatan, kalau gambar atau video yang tak senonoh tersebar di media sosial, selalunya masyarakat akan menyalahkan perempuan tu. Bukan pihak yang mengambil gambar diorang tau. Diorang tak salahkan pihak lelaki. Jiran-jiran akan start pulaukan keluarga tu.
parents akan dibuang kerja kadang-kadang. Dan kalau keluarga kepada mangsa ni berniaga, ada kedai ke, ada apa ke, tak ada siapa pun yang datang beli dekat kedai tu. Hoi, teruk mat dekat sana. Masyarakat sana beranggapannya wanita lah yang saja menggoda lelaki, dan wanita itu adalah wanita yang tak bagus. So itu menjadi salah satu sebab kenapa kes-kes rogol banyak tak dilaporkan kepada polis. So korang faham ya situasi diorang dekat sana. So bila si Yun ni dah pulang ke rumah, bapak dia pun tanyalah, kau pergi mana sampai 2 minggu tak balik-balik? Keadaan Yun pada masa ni memang kusut masai guys, dengan rambut macam mak lampir, pipi cengkung, matanya lebam, seperti tak cukup tidur. Mula-mula tu si Yun ni hanya menangis je dan tak nak bercakap. Last sekali selepas dipaksa, barulah si Yun ni buka mulut. Mendengar apa yang anak dia lalui, ayah Yun menggesa Yun melaporkan benda ni kepada polis secepat mungkin. Tetapi Yun ni takut guys. Dia mengatakan yang Kim dan kawan-kawannya mempunyai talian rapat dengan kongsi gelap dan juga polis tempatan. Laporan Yun berkemungkinan tidak akan diendahkan oleh polis. So kedua beranak ni pun decide untuk mendiamkan diri dan berharap semua ni takkan berulang lagi. Secara kebetulan pada hari esoknya adalah hari Ahad. Kepada penganut Kristian akan ada satu upacara yang dipanggil Sunday Worship di gereja, dan kedua-dua beranak ni bercadang untuk pergi ke gereja tu untuk berdoa. Sesampai je di gereja, kedua-dua beranak ni diasingkan mengikut umur. Orang dewasa akan pergi ke bahagian orang dewasa dan remaja akan pergi ke seksyen remaja. Selepas selesai upacara ni, si ayah ni keluar menunggu Yun untuk balik bersama. Tetapi Yun tak keluar-keluar guys. Dia mencari-cari. Dia bertanyakan kepada remaja-remaja yang lain, dan diorang cakap yang si Yun ni telah keluar daripada gereja tu dengan seorang lelaki dalam lingkungan 20-an. Sudah. Tanpa membuang masa, ayah Yun telah melaporkan kehilangan untuk kali kedua. Tetapi kali ni dia telah melaporkan Yun telah dicolik oleh lelaki yang bernama Kim. Memang betul guys, Kim telah bertemu dengan Yun di gereja dan mengunggutnya untuk mengikut dia. Kalau tak, gambar dan video Yun mengadakan hubungan seks ni akan didedahkan. Yun mengikut je tanpa banyak soal. Polis telah membentuk satu pasukan untuk mencari Yun. Tetapi dalam masa 20 hari dalam pencarian tu, Kim dan kawan-kawannya tak stay dekat satu tempat lama-lama guys. Dorang ni akan berpindah-pindah daripada satu hotel ke satu hotel yang lain. Mereka akan mengurungkan Yun dan hanya memberikan dia makan sekali sehari je. Yun akan dipaksa melayan nafsu pelanggannya seramai 6 hingga 10 orang sehari semalam. Pada mulanya mereka hanya berani menampak atau menarik rambut si Yun ni. Tetapi ada satu insiden di mana Yun telah membuka Facebook miliknya untuk meminta tolong. Selepas diketahui oleh Kim, dia telah memukul Yun semahunya. Ini diikuti oleh remaja-remaja perempuan yang sebaya dengan Yun. Mereka akan menyuruh si Yun ni menjilat kasut mereka. Mereka akan menampar dan memukul Yun semahunya. Ada satu insiden di mana Yun telah dipaksa untuk meminum minuman keras dengan kuantiti yang sangat banyak. Dan sekiranya Yun ni muntah, dia akan dipaksa untuk menjilat muntahnya sampai bersih. Yun telah dipaksa untuk melawan 3 orang remaja perempuan lain sekaligus. Mereka menjanjikan yang kalau Yun ni menang, dia akan dilepaskan. Memang taklah ceritanya. Memang teruk dia kena belasah guys. Tak cukup dengan tu mereka yang lain membaling perabot-perabot ke arah Yun sampai terkena kepalanya. Yun merayu-rayu untuk membasuh luka di kepala dan badannya supaya luka tu tak dijakiti kuman. Korang nak tahu tak apa yang setan-setan ni buat? Diorang pergi masak air dan dengan air mendidih tu telah menyiram ke atas badan Yun. Hoi, gila guys. Memang teruk dia kena. Setiap kali Yun ni merayu untuk pulang, mereka akan menyuruh si Yun ni untuk ketuk ketampi sebanyak 100 kali dan menyuruh Yun menghafal sifir-sifir. Dan diorang akan tanyalah, kalau salah jawab, Yun akan ditampar, dicakar dan rambutnya akan ditarik. Pada masa ni, Yun memang dah lemah sangat-sangat dah. Usah cakap nak bangun, sampaikan nak telan makanan pun dah tak boleh dah. Pada 9 April, Kim bersama 2 orang kawan lelakinya dan seorang lagi remaja wanita yang bernama Yang telah membawa Yun ni menaiki kereta ke satu kawasan kilang pinggir Bandar Seoul. Bila sampai je di sebuah kilang tinggal, dorang telah mengikat Yun dan menggantungkannya menggunakan cangkuk. Dorang plan untuk bermain satu board game yang diberi nama Omok. Siapa yang kalah akan memukul Yun. Malam itu adalah malam yang sangat menyeksakan bagi Yun. Dia telah dipukul, dipaksa untuk melakukan hubungan seks bersama yang lain, bergile-gile tau. Dan macam-macam lagi lah.
Setelah mereka semua dah puas, mereka menyumbat Yun dekat dalam boot kereta dan mereka balik ke hotel. Sesampai je kat hotel, dorang belah macam tu je guys. Dorang tinggalkan Yun dekat dalam boot kereta tu sampai ke pagi. Pada keesokan harinya, bila Kim membuka boot kereta tu, dia mendapati yang Yun ni sudah lagi tidak bernyawa. Yun mati diakibatkan serangan jantung. Takut bila memikirkan apa yang akan terjadi kepada dorang bila kantoi, Kim dan beberapa rakan lelakinya telah membawa kereta bersama mayat Yun dekat kawasan terpencil di perkampungan Changyong. Di sini mereka bertindak untuk melumurkan minyak petrol di muka Yun dan membakarnya. Dorang ingat benda ni boleh menyukarkan polis mengetahui identiti Yun. Pada pukul 2 pagi 11 April, Kim bersama 2 orang lagi rakan lelakinya sekali lagi pergi ke perkampungan Changyong tu dengan niat untuk menanam mayat si Yun ni yang dah mula membusuk. Mereka telah menanam mayat Yun di dalam kubur cetek berdekatan dengan kebun tanaman. Dan setelah selesai, dorang pun pulanglah ke hotel penginapan dorang ni di Busan. Dorang ni memang amatur gila lah kan. Memang tak pernah bunuh orang lah katakan. So dorang ni memang cepat gelabah. Dorang merasakan yang tempat dorang tanam mayat Yun ni berdekatan dengan jalan besar dan ada kemungkinan yang mayat tu akan dijumpai. So disebabkan gelabah, 3 hari selepas tu dorang pergi balik dekat tempat tu dan mengeluarkan mayat Yun. Apa yang dorang buat next memang betul-betul Abang Boy cannot brain. Dorang telah membawa mayat Yun ni dekat kawasan tebing bukit berdekatan dengan jambatan dan mengorek satu lagi kubur dekat situ. Dorang tanam kembali mayat Yun ni, tetapi kali ni dorang meletakkan campuran simen dekat atas mayat Yun. Selepas tu baru dorang timbus balik dengan tanah. Ingat kan dorang habis kat situ? Memang tak guys. 8 hari selepas melupuskan mayat Yun, dorang ni sekali lagi buat hal. Pada April 19, dorang telah memaksa remaja perempuan yang bernama Yang untuk melacur pula. Dorang dapat seorang customer lelaki yang berumur 47 tahun di pekan kecil Daejeon. Selepas habis bayar bil air, Kim dan kawan-kawannya telah menggunggut lelaki tu dengan mengatakan yang mereka telah merekod sesi dia dengan Yang bersama dan berniat untuk menyebarkannya kalau dia tak bayar sejumlah wang kepada Kim dan kawan-kawannya. Maka terjadilah pertengkaran di antara mereka dan lelaki yang berumur 47 tahun tu mencuba untuk melarikan diri, tetapi tak berjaya guys. Dia telah dipukul oleh Kim dan 3 lagi orang rakannya di depan lobi hotel. Salah seorang daripada kawan Kim ni bernama Ho telah mengangkat satu pasu besar seberat 20 kilo dan menghempaskan benda tu dekat atas kepala lelaki tu. Walaupun kepala lelaki tu dah cedera kan, lelaki tu tak mati lagi tau. Kepalanya berlumuran darah tetapi masih lagi hidup. Dia merayu untuk dilepaskan dan berjanji untuk memberikan mereka duit. Dorang tak peduli guys. Dorang terus menyepak kepala lelaki ni tanpa belas kasihan. Dalam sedap-sedap dorang tengah merambel tu, tiba-tiba ada pula satu kereta melintasi tempat letak kereta hotel tu. Setan-setan ni telah menyumbatkan lelaki tua tu dekat dalam kereta dan cabut daripada situ. Lelaki tua tu terpaksa melalui sesi seksaan selama 3 jam dekat dalam kereta tu. Dekat dalam kereta tu dia telah dipukul dan kulitnya telah dibakar dengan puntung rokok. Tak cukup dengan tu, puntung rokok tu dorang paksa pula si lelaki tu telan. Semua ni adalah bertujuan untuk mendapatkan pin untuk kad kredit yang dia miliki. Akhirnya lelaki tu menghembuskan nafasnya yang terakhir dekat tempat duduk belakang kereta tu akibat kecederaan di kepala yang dialaminya. Korang nak tahu tak apa yang setan-setan ni buat? Dorang belah macam tu je. Dorang tinggalkan mayat tu dekat dalam kereta tu dan belah daripada situ. 3 hari kemudian, seekor-seekor penjenayah ni telah ditangkap. Mula-mula yang kena kutip adalah kawan-kawan kepada Kim. Mereka telah dilihat dalam rakaman CCTV di hotel tempat dorang memukul lelaki tua tu. Dan kereta yang mereka tinggalkan dengan mayat tu didaftarkan di atas nama salah seorang daripada setan ni. Kim, ketua kepada setan-setan ni, masa ni masih belum ditangkap tau. Bila polis cek mesej handphone masing-masing, barulah dorang tahu yang dorang ni ada kaitan dengan kehilangan misteri Yun. Tak berapa lama selepas tu, Kim telah ditahan dan dibawa ke balai polis untuk membantu siasatan. Pada masa ni, mayat Yun masih tak dijumpai tau. Bila polis soal siasat setan-setan ni, seekor-seekor pun tak nak buka mulut. Dan keempat-empat remaja perempuan yang bersama geng-geng setan ni mengatakan yang mereka telah dipaksa untuk melacur oleh Kim and the gang dan telah dihantar pulang ke rumah masing-masing. Tetapi sebelum dorang ni dihantar pulang, dorang telah disoal siasat tentang keberadaan Yun. Seekor-seekor pun tak mengaku guys. Dorang cakap yang dorang tak kenal pun Yun ni siapa. Beberapa hari kemudian,
kawan kepada Yang, salah seorang daripada remaja perempuan tu, telah membuat report polis mengatakan yang dia terdengar Yang mengaku telah membunuh dan menyeksa Yun. Apa lagi, memang kena kutip lah cerita dia. Setelah digertak beberapa kali oleh pegawai polis, akhirnya remaja tu bagi tahu apa yang terjadi dan dia telah membantu polis dalam pencarian mayat Yun. Kesemua suspek lelaki ni sebenarnya memang mempunyai kesalahan lampau dan mereka adalah bekas banduan. Antara kesalahan lampau diorang adalah menyebabkan kecederaan, peras ugut, bergaduh dan macam-macam lagi lah. Perbicaraan mereka ni dilakukan secara berasingan disebabkan kedua-dua aktiviti jenayah ni berlaku di daerah berasingan. Satu di Daejeon dan satu lagi di daerah Changwon. Pada 11 November 2014, mahkamah mendapati Yang dan dua lagi remaja perempuan bersalah atas pembunuhan Yun. Yang dijatuhkan hukuman 6 hingga 9 tahun penjara dan dua lagi rakannya dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Masing-masing merayu kepada mahkamah yang mereka mengatakan dorang telah dipaksa oleh Kim dan kawan-kawannya untuk menyeksa Yun. Kim pula didapati bersalah di atas mengumpan pelajar bawah umur untuk tujuan melacur dan menerima hukuman selama 5 tahun. Hei, 5 tahun je guys. Memang abah beliau lah. Tak cukup dengan tu, kalau Abang Boy cakap ni, confirm korang terbakar. Pada April 2015, kesemua pesalah ni telah membuat rayuan di mahkamah dan hukuman mereka telah diringankan guys. Hukuman mamat setan ni, Kim, telah dikurangkan kepada 3 tahun sahaja. Dan kedua-dua remaja perempuan yang dijatuhkan hukuman 6 tahun tu telah dikurangkan kepada 3 tahun juga. Aduh, tak boleh brain doh sistem diorang ni macam mana. Di mahkamah daerah Daejeon pula, 2 daripada 3 kawan Kim ni telah dijatuhkan hukuman penjara tanpa peluang untuk dibebaskan. Dan seorang tu dijatuhkan hukuman penjara selama 35 tahun atas kesalahan membunuh Yun dan juga mangsa mereka yang kedua. Ketiga-tiga pesalah ni telah membuat rayuan kepada mahkamah dengan mengatakan yang mereka langsung tak berniat untuk membunuh Yun dan mereka tak sedar apa yang mereka lakukan disebabkan mereka berada di bawah pengaruh alkohol. Rayuan mereka telah ditolak dan hukuman mereka dikekalkan. Apa yang terjadi ni mengejutkan satu negara sebab itulah kali pertama remaja bawah umur terbabit dengan pembunuhan yang sangat kejam. Kebanyakan kes-kes remaja yang lari daripada rumah ni selalunya diakhiri dengan pelacuran di Korea Selatan. Menurut statistik terbaru, setiap tahun sebanyak 200,000 remaja bawah umur melarikan diri daripada rumah dan 51.4% daripada dorang ni end up menjadi pelacur. Dan kebanyakan mereka telah dipaksa untuk melacurkan diri mereka. Hai, Abang Boy tak tahulah nak cakap apa. Cuma satu je lah Abang Boy nak pesan dekat korang. Semua kes-kes yang Abang Boy kupas ni bukan sekadar hiburan je tau. Jadikanlah pengajaran kepada kita semua. Semoga keluarga kita dilindungi dan dijauhi dengan perkara-perkara buruk seperti ini. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, kita berjumpa dalam next video. Jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.